saya kata, dan kita sendiri kata, kestabilan politik itu sangat penting. Sebab itu bila Hadi baru-baru ini bercerita, dia sebut dalam parlimen, dia kata bahawa kalau berlaku kejatuhan kerajaan lepas ni, lebih kurang lah, I paraphrase ya, bukannya kerana kami tebuk atap, tapi kerana atap sudah bocor. Saya tulis tadi, saya kata, kalau kita sebagai orang yang hidup tanpa rasa hasad dengki, tuan-tuan, kita ni orang yang dalam jiwa kita ni bersih, kan, jiwa kita ni bersih daripada hasad dengki, daripada ujub takabur, daripada rasa iri, kan? Kalau kita duduk rumah yang sama atau kita di dalam kapal yang sama, kalau kapal tu bocor, apa kita buat? Kita bantu sama-sama tampal kapal tu daripada kita semua tenggelam. Atau kalau rumah tu bocor, atap tu bocor, kita sama-sama bantu rumah tu daripada dimasuki hujan. Sekarang ni musim hujan kan, kita kata, kan, kita tutup sama-sama. Tapi apa yang dia cakap dia nak buat, tuan-tuan? Oh, tak apa, kami akan masuk ikut atap pula. Tuan-tuan, dia masuk ikut atap ni 2 je. Kalau tak penyamun, dia beruk. 2 tu je. Lain daripada tu, manusia normal tak masuk ikut atap, tuan-tuan. Dia masuk ikut pintu, kan? Jadi kita nak bagi tahu, possible ke tak possible benda ni berlaku. Nah, sebelum kita cerita possible tak possible, saya bawa lagi cerita tentang apa Azilina sebut tentang anti-hopping law. Alright. Ada 6 lagi, di setiap benda ni berbeza-beza, jadi saya kena buat berbeza-beza. 6 states yet to implement anti-party hopping law at state level, Azalina. Okay. There are 6 states in Malaysia that have yet to implement anti-party hopping law, namely Johor, Melaka, Pahang, Terengganu, Kedah, Sabah, according to Minister in Prime Minister Azilina Osman. So far, the states that have been enacted laws to prevent lawmakers from hopping are Selangor, Penang, Perak, Perlis, Negeri Sembilan, Kelantan and Sarawak. Kelantan dan Penang adalah 2 negeri yang paling awal melaksanakan ataupun meluluskan undang-undang ini awal lagi sebelum cerita tentang anti-hopping law ni. Kelantan dan Penang adalah 2 negeri yang memang awal dah implement benda ni. The provision of Section 6 of the Constitutional Amendment 2022 opens up the space for the state government or state legislative assembly to implement the provision prohibiting members of the House of Representatives from changing parties through an amendment to the state constitution subject to the approval of the King or Yang di-Pertuan Negeri, Syaitul Dewan Rakyat. Nah, kenapa saya nak bawa cerita ni, tuan-tuan? Sebab kita cerita tentang tebuk atap tadi. Bagaimana tebuk atap ini boleh berlaku ataupun masuk berdeku atap ni boleh berlaku dengan kalangan mereka ini? Macam mana dia boleh berlaku, tuan-tuan? Yang pertama, dengan cara ahli parlimen dikatakan ada 11 orang ahli parlimen UMNO atau Barisan Nasional yang sekarang ini katanya, terima kasih, yang katanya telah pun bersetuju untuk nak menyokong Perikatan Nasional. Ini Barisan Nasional kata, betul tak betul itu cerita lain. Ada 11 ahli Barisan Nasional yang dikatakan telah bersetuju untuk lompat dan menyokong Perikatan Nasional. Now, kenapa benda itu saya rasa agak sukar dan mustahil untuk berlaku? Kalau pun berlaku, tuan-tuan, 11 ini akan hilang kerusi ahli parlimen mereka. Kerana anti-hopping law. Dia semudah itu. Dan kalau berlaku itu, maka ke-11 ini memerlukan di mana berlaku mula pilihan raya. Itu yang pertama. Okey, apa lagi kemungkinan kedua, Is? Kemungkinan kedua, ini ada juga cerita. Sekarang ini gerakan sedang dilakukan bagi memastikan daripada naib sampai ke ketua bahagian UMNO, semuanya menyokong gerakan anti-Zahid. So, adakah kemungkinan ini boleh berlaku? Saya dah sebut, saya dah baca dah. Saya dah pernah baca apa orang kata perlembagaan UMNO. Ya, boleh berlaku. Bolehkah presiden dipecat? Ya, presiden boleh dipecat melalui kongres khas. Tapi nak buat kongres tu agak sukar, tuan-tuan. Pertama, 1/2 bahagian kena membuat 2/3 bahagian, ahli bahagian kena buat satu mesyuarat khas setiap bahagian. Okey, di seluruh Malaysia 170 lebih bahagian UMNO kena buat satu mesyuarat khas, mesyuarat tergempar, memohon membuat usul diadakan kongres khas atau emergency meeting, emergency kongres khas lah, kongres khas. Dan 1/2 kena mengukuhkan usul tersebut. Dan di dalam kongres itu yang hadir mestilah 2/3 bersetuju memecat presiden. Barulah presiden boleh dipecat. Faham?
So kalau berjaya melakukan ini, saya tabik spring lah pada geng-geng ini. Kan, saya tabik spring kalau dia boleh maneuver, mau belas benda ini. Nak menang negeri pun tak boleh, nak menang federal pun tak boleh tuan-tuan. Saya tak tahu macam mana geng-geng ni nak mau belas seluruh jentera UMNO 2/3, 1/2, kemudian datang perwakilan 2/3 perwakilan kena pecat UMNO. Pecat presiden. Itu sangat menarik. Sangat menarik untuk saya nak tengok nanti. Kan? Tak apa, jangan risau, saya tak ada benda. Kan, saya tak ada masalah kan. Jatuh tak jatuh kerajaan ni saya tak rugi apa pun. Tapi saya tertarik lah macam mana geng-geng ini nak lakukan perkara tersebut. So apa lagi cara lain? Sebab tu saya tanya, apa lagi cara lain? Sabah dah implement anti-hopping law sebab ramai daripada kalangan warisan dah lompat ke JRS sekarang ni. Yalah, sebab itulah kenapa Bom Hotel tak laksanakan dulu. Tapi tak apalah, cerita lain. Poinnya sekarang ini, secara umumnya, apa lagi langkah dia boleh buat? Satu lagi langkah, tuan-tuan. Zahid masuk penjara. Ditakdirkanlah Zahid didapati bersalah. Kes Zahid masih berlangsung. Ada yang tanya, kenapa Zahid punya kes masih tak berlangsung? Berlangsung. Siapa kata kes Zahid tak berlangsung? Tapi tak ada apa-apa pemberita. Iyalah, macam kes saya juga. Tunda. Yalah, saya itu election ni nak masuk raya, hakim tak ada, DPP tak ada. DPP saya pula pergi operate, tunda lagi. Sekarang tunda pula ke bulan 8. Lepas tu ada pula representasi dan sebagainya. So dia akan banyak proses. Tu saya kata kes mahkamah ni bukan senang yang kita cerita kan. Masuk, ingat cerita CSI ataupun cerita apa cerita. Korang banyak sangat tengok cerita Hollywood tu lah dia. Masuk mahkamah hari ni, esok terus jatuh hukum. Tak ada. Dia ambil masa tuan-tuan. Bertahun. Siapa jadi lawyer dia tahulah. Bertahun. Kes Ustaz Wan Ji tu pun 2013, ni 2023 tak settle lagi. Dah berapa tahun? 10 tahun dah kan? 2013, 2023 tak settle lagi ni kes dia. Kan? 10 tahun. Jadi poinnya adalah dekat sini, apa lagi cara? Okey, katalah dia dapati bersalah. Okey, Anwar boleh gantikan dia dengan Tok Mat, contoh, timbalan. Dia tak ada kes. Stabil lagi sebab Tok Mat sebagai timbalan. Masih stabil, pending. Kecuali kalau sekiranya UMNO pecat Zahid, itu cerita lain. Selagi UMNO tak pecat Zahid, katakanlah Zahid digantikan dengan Tok Mat sebagai timbalan, still tak ada isu. Tok Mat still orang kedua. Dia menang walaupun tak dia menang tak ada pertandingan lah di dalam kepimpinan tertinggi UMNO. Still orang kedua. Still tak ada isu. Dan apa yang Zahid tu, saya kata I have to respect Zahid on this manner. Apa dia dah buat sebelum ni semua berlaku tuan-tuan, dia dah letak dah orang-orang dia letak orang di dalam MKT. Dia dah letak orang-orang dia di dalam yang akan bertanding di dalam naib ini. Ismail Sabri kata dia tak bertanding, tapi tak apalah. Tapi dia dah letak orang-orang dia untuk bertanding. Dia dah buang mereka-mereka yang dia tahu akan menjadi ancaman kepada dia. Again, soalan saya, lepas ni nak tebuk ikut mana? So, akhirnya yang bercakap tentang tebuk ni tuan-tuan, dia bukan bercakap tentang tebuk. Dia bercakap tentang mabuk. Mabuk apa? Mabuk kuasa. Seorang pimpinan tertinggi bersatu sekali lagi. Seorang lagi telah ditahan reman pada hari ini. Okey. SPRM tahan reman Bendahari Agong Bersatu. Seorang pemimpin kanan bersatu semalam bukan hari ni sekejap. Alright. Seorang pemimpin kanan bersatu ditahan Suruhjaya Penjagaan Rasuah Malaysia semalam untuk membantu siasatan agensi terbabit. Perkara ini semalam. Bendahari Agong Bersatu Muhammad Saleh Bajuri kini berada dalam tahanan SPRM setelah pihak berkuasa terbabit mendapat kebenaran daripada mahkamah untuk meremannya selama 2 hari. Penahanan itu disahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Dia ditahan semalam dan sekarang berada dalam reman selama 2 hari. Muhammad Saleh mempunyai latar belakang sebagai ahli korporat sejak sedekad yang lalu. Dia dilantik menjadi Bendahari Agong sejak 2016. Terdahulu, Star Online yang memetik sumber tidak didedahkan mendakwa SPRM cuba memohon lanjutan tahanan reman Muhammad Saleh. Sementara itu, ketika dihubungi sumber SPRM turut mengesahkan penahanan Muhammad Saleh namun tidak menjawab pertanyaan lanjut mengenai kemungkinan reman dilanjutkan. Penangkapan reman Muhammad Saleh dibuat ketika Bersatu terpalit dengan isu rasuah dan salah guna kuasa, khususnya membabit ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan. Dia merupakan bekas Ketua Penerangan Bersatu. Kalau kita tengok di sini tuan-tuan, akaun Bersatu ini ditandatangani memang oleh Bendahari Muhammad Saleh bin Bajuri.
Memang beliau yang menandatangani dokumen ini yang mengesahkan audit tersebut. Dan juga kita dapat saksikan bahawa untuk pelibatan kepada apa. Berkemungkinan juga dia terlibat di dalam, mungkin ini kemungkinan, sama ada dia terlibat dalam beberapa kes. Biasanya kalau ada tahanan ini, dia akan melibatkan satu suspicion yang kuat kepada beberapa kes ataupun penyelewengan, ataupun mungkin beliau akan dijemput menjadi saksi kepada kes-kes yang akan berlaku, akan didakwa tidak lama lagi. Jadi sebab itu semakin lancar, semakin rancak dan lancar, dan semakin semakin rancak dan semakin kacau gerakan yang dibuat oleh Bersatu. Walargon ni tuan-tuan. #Walargon. Walargon ni kepada kerajaan PMX ni. Kerana mereka sekarang ini cuba nak mengalih perhatian bahawa hoi hoya hoi sekarang ini sudah mendapat tuan yang baru, tuan-tuan. Hoi hoya hoi. Hoi hoya hoi. Yes. Sekarang ini Walargon ini telah pun mendapat tuan yang baru, mendapat nama yang baru, Walargon. #Walargon. Yes, pastikan kita terus memastikan Walargon ini jangan cuba menyesongkan atau mengalihkan kes-kes yang sedang berlaku di dalam negara, melibatkan pemimpin-pemimpin mereka, dan juga mengalihkan pandangan seolah-olah Perdana Menteri Malaysia ini tidak diterima oleh rakyat jelata. Malah tuan-tuan, sekarang ini saya bercerita itu kan, apa tujuan pejuang ni tuan-tuan. Walargon pun mungkin tak nak terima pejuang ni tuan-tuan. Kita tengok pejuang kemuka permohonan mahu sertai PN. Pihak pejuang mengumumkan langkah terbaru dengan menyatakan hasrat menyertai Perikatan Nasional. Yang ni saya tak payah baca panjang-panjang tuan-tuan. Saya rasa Walargon pun tak nak terima dia orang tuan-tuan. Sebab Kedah sekarang ni dia orang nak minta 2 kursi. Jadi sekarang ni sama ada Walargon nak terima atau tak terima, saya rasa 90% dia tak akan terima lah. Kan, buang masa je #Walargon ni nak diterima. Terima kasih yang #Walargon ni. WALARGON, Walargon. Ini geng-geng Bersatu. Walaon tu pas. Ini Walargon tuan-tuan. Apa itu Walargon is? Dia walak yang gorgon. Kan, geng walak yang gorgon. Dia walak tapi dia ni walak kepada monster. Gorgon ni monster. Gorgon ni raksasa yang memakan rasuah. Itu Gorgon yang dia makan, dia merosakkan bumi kita, dia merosakkan negara Jepun, merosakkan negara kita. Itu Gorgon. Mereka ini walak kepada Gorgon, mereka adalah Walargon. Ya, terma baru. #Walargon tuan-tuan. Suka hati aku. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana aku punya live, aku sebutlah Walargon.